Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar yang saya kasihi. Hari ini kita akan kita akan revise balik apa yang kita dah belajar. Hari itu, usaha menangani ancaman komunis. So, waktu ni Tanah Melayu kita diancam oleh komunis. Komunis buat kekacauan di merata tempat. Bakar sana, bakar sini, bunuh orang sana, bunuh orang sini. Sampaikan ada beberapa cara untuk Tanah Melayu ni menangani ancaman komunis. Apa yang kita perlu tanam dalam otak kita adalah British. Dia telah menggunakan orang-orang atasan orang Melayu untuk menubuhkan beberapa pasukan keselamatan, badan pasukan keselamatan yang akan melawan komunis. So ini yang kita dah belajar minggu lepas, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang. Dicakap penguasaan undang-undang darurat ni dia akan menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang pembicaraan, tak tanya. Nampak suspicious, nampak sus, kita terus tangkap dia sebab dia mungkin terlibat dengan komunis. Kita tak nak komunis ni berleluasa. Kemudian mengenakan hukuman berat kepada sesiapa. Yes? Laju sangat ke? Hello, selamat datang Humaira. Okey. Selamat datang Humaira. Oh. Okey, tak apa. No worries. Mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Kemudian mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Kalau kamu ingat yang minggu lepas saya tanya kamu, minggu lepas saya tanya, macam mana kalau dia bawa mercun? Adakah dia akan ditangkap? Yes, dia akan ditangkap. Sebab saya tak tahu kamu semua tengok tak berita dekat Kelantan yang ada mercun meletup. Lebum, meletup. Kuat gila. Tu kita nampak. Daripada mercun tu boleh jadi satu bahan letupan yang sangat kuat. So, dia akan tangkap. And then dia geledah rumah and then diharapkan PKN dan dia menangkap pemimpin gerakan radikal. Kemudian pemerkasaan pasukan keselamatan terbagi kepada 3. Polis, tentera, sukarelawan. PTS. Bukan BTS tapi PTS. BTS tu Korea punya. BTS bukan. Tapi lebih kepada PTS. Polis, tentera dan juga sukarelawan. Polis, tentera dan sukarelawan. Jadi kalau polis tu kita ingatlah cawangan khas, special constables, polis hutan, polis wanita, senoi peraat. Ni orang asli. Auxiliary police, polis bantuan. And then tentera. Askar Melayu, Askar Commonwealth, Sarawak Rangers dan juga Home Guard. Kita go through sikit-sikit je. Cawangan khas dia macam spy, dia orang pandai. Special constables dia lebih kepada londong pula, dah ladang dan juga lombong. Polis hutan dia jaga hutan lah. Dia bukan dia menembak memburu haiwan-haiwan terancam. Dia memburu komunis. Apa-apa sahaja dia buru komunis. Bukan memburu malam Lailatul Qadar, memburu komunis. Kemudian polis wanita yang terdiri daripada wanita sahaja. And then senoi peraat, orang perang. Anggota dia terdiri daripada orang asli. Nampak? Nanti masuk quizzes ni. Saya pilih warna putih. Ni. Senoi, semai, temuan. Ingat 3 ni, suku ni. The silent killers. Auxiliary police, polis bantuan. And then tentera. Ada Askar Melayu dan juga Commonwealth. Commonwealth itu adalah bekas tanah-tanah yang pernah dijajah oleh British. British jajah. So jadi Askar Commonwealth. Contohnya New Zealand ke Australia ke. Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika. Dan yang lain-lain lah. Tapi yang utamanya Australia, New Zealand juga India. Tu yang British pernah jajah zaman dulu. And then dia ambil askar tu, so dia berjuang di Tanah Melayu. Bantuan Askar Commonwealth. And then Sarawak Rangers, hidup Agi Ngelaban dan juga sukarelawan. Home Guard, pasukan pengawal kampung. Apa tugas Home Guard? Dia menyekat. Ingat je Home Guard, dia guard. Dia tahan daripada komunis cuba dapatkan bekalan makanan dan juga ubat-ubatan.
Yang tu kena ingat, masuk kuisis nanti. Home guard buat apa? Dia menyekat supaya tak boleh makanan, tak boleh ubatan. Dan dia juga melindungi pekerja lombong. Okay. Humaira, Mira, Syafira. Ini semua perempuan hari ini. Okay. Itulah sukarelawan home guard. Ni. Kenal tak lagi ni Big Nose ni? Siapa masih ingat Big Nose ni? Siapa kenal Big Nose? Cakap yes dekat ruangan chat. Nak tahu kamu ni masih lagi bersama saya ataupun dah terbang ke awan sana. Siapa kenal Big Nose? Tak kenal, maka tak cinta. Okey, Mira Maisara, Big Nose ni adalah orang senoi praak. Senoi praak ni masuk kategori mana? Polis, tentera ataupun sukarelawan. Dia masuk under polis. Polis senoi praak ni. Dia macam spy lah tapi lebih pada orang asli. Terdiri daripada 3, senoi, semai dan juga temuan. Ingat tu masuk dalam kuisis tu. Dia cakap jangan sia-siakan pengorbanan saya serta rakan-rakan yang telah lama bersara. Sebab dia antara perintis, orang yang pertama menubuhkan senoi praak. Dia sanggup duduk dalam hutan, dia cari komunis, dia tak makan 3 hari 3 malam, tak makan, berlapar, tidur pun kena gigit nyamuk. Tak selesa. Tapi dia sanggup juga meninggalkan anak isteri dia di rumah. Entah makan, hidup selamat ke tak tahu, tapi dia memilih untuk memburu komunis. Itu adalah cara perjuangan dia. Supaya nak tengok rakyat Malaysia hidup aman. Dan alhamdulillah lah sekarang ni kita dapat hidup aman. Walaupun dengan COVID dan sebagainya, kita masih lagi bercakap negara kita aman. Okay, so bersyukurlah kat situ. Alhamdulillah. Kemudian kita ada IC. Macam mana kita nak tangani komunis banyak ni? Kita perkenalkan IC. So kalau kamu, betul kamu rakyat Malaysia, tunjuk IC. Kalau ada IC, maksudnya kamu bukan komunis. Sebab hanya komunis yang tak ada IC. Okay. So ingat kat situ IC, kad pengenalan. Kemudian kita ada rancangan BRICS. Ingat rancangan BRICS, ingat pertempatan kampung baru. BRICS, B tu, B ni baru. Ingat terus ingat. Baru. Bukan baru astagfirullahaladzim. Baru. Baru rancangan BRICS, B tu baru. Kampung baru. Kampung baru. Kenapa ditubuhkan kampung baru? Sebab apa? Sebab kampung baru ditubuhkan untuk menangani komunis. Supaya komunis tidak dapatkan bekalan makanan susah. Sebab dikawal dalam pertempatan kampung baru tu. Ubatan ke makanan ke semua dalam kampung baru dan komunis tak dapat akses. Sebab dikawal selia, dikawal ketat oleh ni Sir Harold Roddenberry ni. Dia kemukakan teknik ni ataupun cara residensi ini. Suasana kampung baru. Suasana ni macam mana? Macam mana suasana dia? Ada kemudahan tempat tinggal, bekalan elektrik ada, air paip pun ada, sekolah, kemudahan kesihatan. Pentempatan ini juga mempunyai pusat komuniti dan rumah ibadat. Pun ada surau dan juga masjid. Bagus jugalah. Semuanya untuk apa? Apa tugas, kenapa ditubuhkan kampung baru? Siapa boleh jawab? Kenapa kampung baru ditubuhkan? Anyone? Humaira? Mencari orang komunis. Mencari orang apa? Orang minyak? Orang komunis. Okey. Mencari orang komunis. Tukar sikit. Dia bukan nak mencari. Kampung ni dah ada. Supaya kampung tu berpihak kepada dia. Okey, betul. Satu. Okey, apa fungsi kampung baru orang komunis dengan komunis? Komunis boleh tak masuk kampung baru ni? Tak boleh kan? So kita guna ayat macam ni. Penubuhan kampung baru melalui rancangan BRICS bertujuan untuk menghalang kemasukan komunis untuk mendapatkan bekalan makanan dan juga ubatan. Macam tu cara dia. Tapi apa yang Humaira cakap tadi dah betul dah.
Cuba kita twist sikit supaya kita menjawab soalan dengan paku. Pam. Okay, thank you Humaira. Bagus, terima kasih. Selamat datang kepada Muhammad Amir dan juga Uzma Zahirah. Fokuslah nanti ada quizzes. Okay, itulah fungsi kampung baru. Terima kasih Humaira. Kita ulang balik. Kemudian ada tawaran pengampunan. It's okay kalau kamu komunis. Hai, selamat datang. Okay, Amir. Ini selalu dengan pick up line Amir ni. Sir Harry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. So it's okay kalau kamu jadi komunis, kamu masih lagi boleh surrender. Dimaafkan. Kemudian ada kempen bulan rakyat melawan penjahat. Ni kempen bulan rakyat melawan penjahat. Siapa penjahat tu? Of course lah merujuk kepada komunis kat sini. Okay, pada 22 Disember, Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen bulan. Bukan malam bulan di pagar bintang. Melawan penjahat. Wow, cantiknya highlight. Highlight je lah senang ni kali. Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Menjelang bulan Mac 1950, jumlah sukarelawan telah mencecah ke angka 435,905 orang. Ramai gila. Hampir 1/2 juta. Kan? 1/2 juta sukarelawan yang melawan penjahat, melawan komunis. So tak senang ya komunis nak lawan ni balik ni. Kemudian ada perintah berkurung. Perintah berkurung. Sama macam sekarang ni lockdown. Lockdown, perintah berkurung. Cannot go out, tak boleh keluar rumah. Perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Macam sekarang ni 1 Jun kan? 1 Jun sampai 14 Jun. Lockdown. Perintah berkurung membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Operasi dengan lebih berkesan. Oh, macam mana ni? Erase. Nak balik. Operasi dengan lebih berkesan. Misalnya pada bulan Jun 1951, penduduk di kawasan Labis, Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Maksudnya siapa yang keluar dari rumah tu, kamu adalah komunis. Kamu tak dengar cakap. Maka kamu akan ditangkap dan mungkin dibunuh sebab kamu associated dengan komunis. So ini bahayanya zaman tu, 1951. Kita merdeka tak lagi? Tak merdeka lagi sebab kita merdeka 1957, betul tak? So waktu ni, waktu hangat-hangat, macam mana sebuah negara Malaysia ni nak wujud? Tanah Melayu nak wujud? Maksudnya dalam kerangka ini ada banyak pihak yang kita perlu ambil kira. Sebagai contoh, apa yang ada di Tanah Melayu? Siapa boleh jawab? Apa yang ada di Tanah Melayu? Yang pertama. Soalan saya, Tanah Melayu ni nak menjadi sebuah identiti. At the same time macam berebut siapa yang nak dapatkan kuasa tu. So siapa boleh jawab? Siapa? Nak saya sebut nama ke? Amir ke? Humaira, Uzma, Maisara? Siapa? Tak faham? Okey. Soalan saya, Tanah Melayu ni nak mewujudkan sebuah negara yang beridentiti. Persoalannya, siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang? So, dia adalah perebutan tahta antara pihak mana? Siapa boleh jawab? Siapa yang berebut sekarang ni? Antara pihak mana dan pihak mana dan pihak mana? Faham tak lagi soalan saya? Soalan saya agak kebat sikit ni. Okey.
Yang lain nak cuba? Humaira faham tak lagi? Tak faham saya explain lagi ni. Yes, thank you Humaira. Thank you, yes. Bagus, terima kasih. British, komunis dan apa? Dan apa satu lagi? Yang baik dengan British itulah rakyat Malaysia, golongan kanan. Maksudnya golongan elit Melayu. UMNO, yes. So kalau kita lihat jangka masa kat sini 1951 sebelum merdeka, dia macam berebut. Aku nak takbir Malaysia, aku nak takbir Malaysia. Sebab itulah dia macam dikatakan darurat ni adalah satu langkah yang nak mengkucak-kacirkan tanah Melayu sebenarnya. Ini ada artikel-artikel dia yang menunjukkan darurat ni tak wujud pun sebenarnya. Maksudnya tak teruk sangat pun. Tapi dia buat seolah-olah komunis ni sangat agresif. Hakikatnya dia hanya nak menunjukkan dalam konteks sejarah telah berlaku perintah berkurung untuk menunjukkan betapa ganasnya zaman tersebut. Tetapi hakikatnya dia cakap apa? Tak semegah apa yang dikata. Dia hanya saja dia acah-acah darurat. Supaya apa? Supaya kita dapat menghambat komunis dan dapat menaikkan kemenangan yang menang tu. Which is referring kepada siapa? UMNO dan juga British waktu ini. Sebab kalau kita lihat jangka masa dia 1951, apabila wujudnya darurat, perintah berkurung, so pihak UMNO dan juga British dia dapat upper hand. Maksudnya dapat kekuasaan yang tak dapat dinafikan lagi, and then dia dapat proceed untuk perundingan dengan London dan sebagainya, and then dapat kemerdekaan. So in a sense kalau kita lihat dalam konteks sejarah, okey, betul lah langkah dia sebab kita nak merdeka. Tapi hakikatnya kalau dengan komunis pun, dengan golongan kiri pun, kita pun boleh juga merdeka. Cuma cara dia yang lain. Semua dalam sejarah ni menunjukkan yang menang ni golongan kanan. Nak buat macam mana? So kita akur sahajalah. Walaupun cara kotor sekalipun, tetap menang. Faham tak? You guys faham tak? Kalau tak faham, bagi tahu, saya explain lagi. Maisara, Uzma, Syafira, Amir, macam mana? Faham tak? Macam mana? Okay, thank you Syafira. Yang lain tu kalau tak faham bagi tahu je lah. Cikgu tak marah pun. Cikgu okey je nak explain balik. Tu yang sebab benda ni memang kena explain, ke tak kita macam lari dari konteks sejarah sebenar. Amir? Kalau tak faham bagi tahu je. Membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Dia nak buru komunis. And then pihak berkuasa untuk membanteras ancaman komunis. Contohnya pada bulan Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Tak sampai 1 hari pun berkurung. Tindakan ini dibuat apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki paip air. Tiba paip air. Kejadian ini mengorbankan 12 nyawa. Siasatan dijalankan oleh pihak polis tetapi tidak memperoleh sebarang maklumat. Why? Why tak ada maklumat? Kata komunis serang pekerja untuk baiki paip air. Pada 27 Mac 1952, Sir Gerald Templar tiba di Tanjung Malim untuk memaklumkan penduduk tentang hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan sebarang maklumat tentang gerakan komunis kepada kerajaan. Nampak tak? Sekarang ni nak hukum pula. Hukum siapa? Hukum rakyat. Sebab apa tak bagi maklumat tentang komunis? Siapa yang jahat sekarang ni? Kalau kamu lihat sejarah, dia sama. Siapa yang jahat, siapa yang baik? Dia macam anime juga. Contoh kita tengok Attack on Titan kan. Siapa yang jahat? Eren ke? Mikasa ke yang jahat? Kita pun tak tahu. Sebab ideologi yang berbeza. So itulah tugas kita untuk belajar sejarah, untuk kita fahamkan maklumat, and then kita nilai siapa baik, siapa jahat. Eren terpaksa kan? So dia baik ke jahat? Eren tu baik ke jahat?
Terpulang pada Amir. Mungkin Amir cakap, so dia baiklah maksudnya, sanggup korban diri dia untuk kawan-kawan dia. Sama juga dengan komunis. Komunis sanggup berjuang, cakap kotor komunis ni, untuk memerdekakan tanah Melayu. Tapi lihat dalam konteks sejarah sekarang, orang melihat komunis sebagai orang jahat ke orang baik? Saya boleh katakanlah 80% akan cakap komunis jahat. 20% akan cakap komunis tu baik. So it depends macam mana kita baca sejarah. Nampak? Amir faham konteks Aaron, faham konteks Attack on Titan. So Amir kena faham juga konteks sejarah ni. Siapa yang jahat sebenarnya kat sini? Kalau saya akan cakap British yang jahat macam mana pun. Sebab dia tu lah orang luar. Tiba je datang ke tanah Melayu. And then buat baik pula dengan golongan kanan. Golongan kanan tu tak? Golongan kanan tu ialah UMNO lah. UMNO yang menang. Sebab tu dah dibuat sejarah macam ni. Tapi sekarang kita dah ubah sikit sejarah. Maksudnya sejarah ni dah mula untuk cakap komunis ni ada juga kebaikan dia. Tapi untuk kritikan terhadap UMNO tu masih lagi kurang. So nampak kat sini. Iaitu apa usaha untuk menangani komunis. Kita ulang balik pada awal tadi. Pertama sekali lah penguatkuasaan undang-undang. Siapa nampak macam baik dengan British, kena tahan. Kena hukuman. Kena tangkap. Ada bahan mercung, kena tangkap. And then buat apa? Buat PTS. Bukan BTS, PTS. Polis, tentera dan juga sukarelawan. Iaitu pasukan keselamatan untuk menentang komunis. Dah dua dah kat situ. And then yang ketiga, apa? Kita buat rancangan BRICS. Rancangan BRICS buat apa? Bina kampung baru. Kampung baru yang meletakkan penduduk satu tempat untuk menghalang daripada komunis untuk mendapatkan bekalan makanan dan juga ubatan. Itu tiga dah kat situ. And then penciptaan kad pengenalan. So siapa yang tak ada kad pengenalan, dia dah tergolong dalam golongan-golongan komunis. 4 dah isi kat situ. Apa lagi? Bulan menentang penjajah. Menentang orang jahat. Dikatakan hampir 1,5 juta yang terlibat dalam sukarelawan ini. And then apa yang kita cakap tadi? Perintah berkurung. Dah 5 dah kat sini. Kalau buat essay pun boleh jawab dah ni. Ada lagi yang tertinggal ni. Kita lihat apa yang tertinggal. Tawaran pengampunan melalui radio dan juga risalah cakap, okey, komunis keluarlah, kami boleh maafkan kamu. And then apa lagi? Tak ada dah. Okey, kita proceed pada seterusnya. Okey, perang saraf. Perang saraf. So apa itu perang saraf? Perang saraf ini ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha menangi hati dan fikiran rakyat. Pada tahun 1952, Templar dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di tanah Melayu. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. So dia nak memenangi hati. Oh, penduduk Tanah Melayu, lihatlah akulah British yang nak membebaskan kamu semua daripada ancaman komunis. Walaupun in real life komunis itu adalah berjuang untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Nampak? Dia berjuang untuk kemerdekaan Tanah Melayu. So siapa yang tertipu kat sini? Terpulanglah kepada kamu untuk buat andaian. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Beliau ingin menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan. Baiknya. Supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Geram betul aku. Buat baik sebab apa? Ada udang di sebalik batu untuk menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Itu je reason dia nak buat baik dengan rakyat. Bila buat baik dengan rakyat, rakyat okey, gosok kepala sikit and then bagi tahu kat mana komunis. Bagi tahu sekarang kat mana komunis. Nampak? Itulah British. Dia mempamerkan diri British sebagai sebuah masyarakat yang sangat bertamadun, yang semuanya baik-baik je. Ada ke dalam sejarah cakap British jahat? British sanggup buat macam-macam ni? Tak ada. British cuba memenangi hati rakyat. British cuba untuk memulihkan keadaan. Nampak terms penggunaan British macam mana? Yang jahat ni komunis. Komunis membunuh. Komunis melakukan pembunuhan terhadap 12. And then mana bukti? Tunjuk bukti. Tak ada bukti pula.
Ini bukan emosional, ini hanyalah kritikan terhadap sejarah. Okey, kemudian dia buat apa? Mengadakan lawatan. Bukan lawatan sambil belajar ni. Mengadakan lawatan. Lawatan apa ni? Jom kita lihat lawatan apa. Yang pertama, mengadakan lawatan sambil belajar. Taklah. Templar mendampingi rakyat. Oh, maksudnya Templar ni pesuruh jaya tinggi British. Kalau kita dalam exam kita tak ingat pesuruh jaya tinggi British, tak perlu pun kita ingat Templar, kita jawab je pegawai tinggi British ataupun pegawai yang berpangkat tinggi. Mengetahui masalah dan pandangan mereka, so buat baik. Beliau melakukan sebanyak 122 lawatan, banyak gila ni. 122 lawatan, pergi situ, pergi sini. Pergi mana? Pergi sekolah. Pergi sekolah cakap, okey, ada masalah ke? Tak cukup buku, tak cukup meja. Okey, tak ada masalah. Okey, sekarang ni bagi tahu kat mana komunis. Itulah lawatan dia, tujuan utama lawatan dia. Pergi kampung, pergi hospital. Kamu sakit ke? Kamu kena tembak ke? Kesiannya. Okey, kat mana komunis? Itulah British. Dispensari, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong, estate dan bersedia menerima perwakilan. Setiap lawatan mengambil masa 2 hari hingga 3 hari. Ni dah macam nak keluar tabligh dah ni, 2-3 hari. 2-3 hari. Seterusnya dengan diiringi oleh isteri, beliau melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Okey, siapa masih ingat Kampung Baru itu related dengan apa? Well, dua-dua jahat, sama je. Okey. Yes, Humaira. Dua-dua jahat, sama je. Okey, Kampung Baru. Isi dia apa? Kampung Baru. Kampung Baru dia masuk under isi apa? Siapa tahu? Kampung Baru. Siapa yang kemukakan Kampung Baru? Takkanlah tak tahu. Anyone? Ush, keluar pula. Okey, Humaira ke? Humaira yang keluar. Okey, Amir, Maisara, Uzma. Cepat. Kampung Baru. Siapa yang kemukakan konsep Kampung Baru? Macam mana nak ingat? Kampung. Yes, Amir. Bagus. Terima kasih. Bricks, rancangan Bricks. Ingat, Kampung Baru. Nampak B kat sini, B. Bricks. Rancangan Bricks. Bagus, Amir. Tahniah. Terima kasih, Amir. Bricks. Rancangan Bricks. Bricks tu lah pegawai British lah. Dia cakap, okey, jom kita buat rancangan Bricks, iaitu menubuhkan Kampung Baru dan juga Kampung Melayu. Okey, then isteri beliau menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan Pusat Komuniti. Okey, maybe kamu tertanya-tanya apa maksud dispensari? Siapa tahu apa maksud dispensari? Dia cakap kampung, hospital, dispensari, bilik operasi, pondok, polis. Okey, dispensari tu dia macam farmasi. Dia lebih pada pusat yang ada macam kesihatan dan sebagainya. Contohnya Palang Merah ni, Palang Merah, Pandu Puteri dan Pusat Komuniti ni duduk bawah under dispensari. Takkanlah Palang Merah duduk bawah hospital. Dia duduk bawah dispensari. Ni adalah gambar Templar. Nampak Templar melakukan lawatan untuk mendampingi rakyat. Nampak duduk tercegak macam tu, tanya, okey, apa masalah kamu? Apa masalah kamu? Tu orang pun dah nampak orang atas datang pun sembang lah, cakap, ada ni tak cukup duit, tak cukup makan. And then Templar pun tanya, komunis mana komunis? Tu je yang dia tahu nak tanya. Kemudian melonggarkan syarat kewarganegaraan. Yang ni lah. Sebelum merdeka, orang bukan Melayu masih lagi tak dapat hak kerakyatan tau.
So British buat apa? Apa yang Templar ni buat? Dia melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu. Kaum bukan Melayu ni merujuk kepada kaum mana? Kaum mana? Jawab. Kaum mana? Kaum Yahudi? Yes, Umairah. China dan India. So China dan India ni kalau dia tak related pada tanah Melayu, orang mungkin anggap dia terlibat dengan komunis. So British cakap lah, okey. Dia pergi buat lawatan cakap, okey, bagi China dan India, kami bagi hak kewarganegaraan. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Kesannya, pada 14 September, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara. Sebab apa? Sebab dia ada cerita di sebalik ini. Ingat senang-senang ke nak dapat hak warga negara? Mesti ada reason dia, mesti ada sebab dia. Apa sebab utama dia? Pertama sekali nak lawan komunis. Tahu tak sebab yang kedua tu apa? Siapa boleh teka? Okey, saya nak kamu semua teka. Amir teka, Maisarah teka, Uzma teka, Humairah pun teka. Kenapa longgar syarat untuk jadi warga negara ni? Sembangnya, kamu boleh bagi tahu apa jenis jawapan pun. Sebab saya saja ke? Sebab nak duit ke? Okey, apa alasan kamu? Cakap je. Cuba kamu bayangkan, disebabkan Melayu Union, okay, menarik Humairah, terima kasih. Melayu Union. Melayu Union untuk apa? Untuk, okay, Humairah dah bagi jawapan Humairah. Saya terima jawapan Humairah, terima kasih. Macam mana yang lain? Amir, cepat Amir. Maisarah, Uzma. Cepat. At least dua lagi. Dua lagi jawapan daripada kamu semua. Sekarang ni dah ada satu. Cepat. Cakap je apa pun. Saya tak marah pun. Cepat-cepat saya tunggu. Supaya orang undi cikgu. Wow. Thank you Uzma. Okay. Terima kasih Uzma. Bagus Uzma. Menarik. Sangat menarik. Okay. Satu lagi. Cepat. Amir, Maisarah. Amir cakap je Amir sebab apa? Sebab pisang ke apa? Amir, Maisarah pun boleh. Jangan malu, jangan segan. Satu je lagi. Bagilah satu lagi. Satu lagi ni kita discuss terus. Cepat. Cepat. Amir, Maisarah. Tak ramai pun kat sini. Kamu je. Kamu dengar ke tak dengar ni? Okey. Kalau tak ada tak apa dah. Kesian pula. Okey. Ada ke tak ada ni? Tak ada. Hang ni Amir. Okey, tak apalah kalau tak ada. Oh yes. Sebab apa dilonggarkan syarat kewarganegaraan? Sebab lagi banyak warga negara, lagi senang nak dapat undi. Macam Uzma cakap, supaya orang undi. So UMNO nak menang politik, dia cakap orang Melayu dah dapat undi dah. Kalau orang Cina dan orang India, dia macam tangkap muat saja. Cakap Melayu pun tak reti. Tahu tak macam mana? Kalau lihat dalam konteks sosial, orang Cina tak pandai cakap Melayu pun. Syarat dia bilang 1 sampai 10 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ingat dah. Sampai 5 je. Tak apa. Masih lagi dapat IC. Tapi dengan syarat, kamu dapat IC ni, sila undi UMNO. Sila undi sekian-sekian. And then menanglah pilihan raya. Senang cara dia macam tu. And then, terima kasih. Terima kasih Amir, Humairah dan juga Uzma. Terima kasih juga Maisarah. Jangan malu jawab je apa-apa pun. Nampak mengenakan pilihan raya Majlis Pemenang Kuala Lumpur. Baru cakap tadi, dah buat dah pilihan raya. Yes Amir, maksudnya kamu participate. Kamu join. Terima kasih. Kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan bertujuan menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapat sokongan untuk menentang komunis. Kerajaan mengadakan pilihan raya menentang komunis. Komunis pun macam, pilihan raya untuk buat apa ni? Sudah dikalahkan dari segi pentadbiran. Kesian komunis. Menawarkan hadiah wang tunai pula.
Macam kamu semua, kamu boleh claim 150 kan? Betul tak? Kerajaan bagi kamu semua 150, betul tak? Kamu dapat tak 150 daripada kerajaan? Sempena COVID ni, lockdown ni. Saya rasa kamu dapat. Kamu dapat tak? Humaira, Amir, Maisarah, Uzma? Tak. 18 ke atas. Oh, sorry. Saya 18 ke atas saya tak dapat pun. Mungkin yang study kot. Tak apa. Okey, kemudian menawarkan hadiah wang tunai. Sorry, saya hilap. Saya ingatkan kamu dapat. Hadiah wang tunai turut ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap. Macam Pokemon pula duk tangkap-tangkap orang. Memberikan maklumat tentang gerila komunis. Contohnya sesiapa yang berjaya menangkap cimpeng, pemimpin PKM, Parti Komunis Malaya, sama ada hidup atau mati, akan diberikan hadiah sebanyak 250,000. Siapa tak nak, babe? Siapa nak tolak 250,000? Zaman dulu nak dapat 1 sen, 10 sen pun dah susah. Yang amat, yang ampun. Makan ubi kayu je. Dapat 250,000. Tapi bukannya senang nak dapat cimpeng ni, susah. Kemudian memenangi kepercayaan orang asli. Sebab itulah, okey. Walaupun dia tak ada kat sini, siapa boleh bagi huraian mengenai memenangi kepercayaan orang asli? Apa yang diorang buat? Untuk memenangi kepercayaan orang asli. Berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi. At least kena ada seorang reply. Apa reason dia? Apa cara dia untuk memenangi kepercayaan orang asli? Tanpa kita lihat apa yang saya highlight kat sini, sebelum ni, kita boleh buat jawapan sendiri. Ada ke tak ada? Takkanlah tak ada. Saya bagi clue. Saya harap kamu boleh jawab. Clue dia, 2 huruf ni. Okey, Amir, jawab Amir. Apa? Amir ni. Cepat Amir. Apa SP tu? Sungai Petani ke? Anyone? Seberang Perai. Bukan Seberang Perai. Cepat Amir, apa? SP. Uzma boleh cuba, Maisarah boleh cuba, Humaira pun boleh cuba. SP, clue dia. Apa yang British buat untuk mendapatkan kepercayaan orang asli? Ni kalau exam ni kita boleh jawab ni tanpa lihat apa isi kat sini pun berdasarkan kita dah belajar tadi. Tak ada siapa nak cuba jawab. Bukan Seberang Tebat, bukan Seberang Perai ya. Serius tak tahu? Janganlah tak tahu. Okey, saya bagi clue lagi. Dia ada satu kepala. Nanti hidung dia besar. Siapa dia ni? Saya dah bagi 2 clue dah ni. Cepat. Ke tak cukup cantik lukisan saya? Siapa ingat? Astaghfirullahalazim. Bukan Doraemon. Yes, Uzma. Okay, finally. Big Nose. Dia cakap apa? Kamilah orang Senoi Praak. Senoi Praak. Ni, SP ni. Senoi Praak. Orang mana? Orang Senoi. Semai. Temuan. Cara dia, British, dia menubuhkan pasukan Senoi Praak. Iaitu pasukan keselamatan. Dia dah bina dah hubungan dengan orang asli waktu ni. Maksudnya British percaya kepada orang asli, so dibalas balik orang asli percaya kepada British. Big Nose, Senoi Praak.
Cakap je kalau kita tak tahu isi dia apa, kita dah tahu cerita pasal Big Nose ni. So apa cara untuk British memenangi hati orang tempatan? Contohnya, British cuba memenangi kepercayaan orang asli. Contohnya Big Nose dalam kalangan golongan Senoi Praha yang berjuang untuk melawan komunis. Macam tu dia jawab. Kamu boleh dapat 3 markah percuma je. Cara dia sembang saja. Sembang dalam sejarah. Doraemon, bukan Doraemon lah. Doraemon macam ni. Mata. Takut pula tengok Doraemon macam ni. Kan Doraemon macam ni. Creepy gila Doraemon. Delete lah. Okay, next. Memajukan perkhidmatan penerangan. Nak memajukan perkhidmatan penerangan. Apa tu? Penerangan ialah explanation. Dia nak terangkan tentang perkara yang sedang berlaku. Kemudian rakyat-rakyat ni ignorant, tak tahu pun. Apa yang berlaku di tanah Melayu ni? Aku tak tahu apa-apa pun. Apa? Komunis tu apa? British tu apa? Aku tak tahu pun. Kemudian dia mewujudkan perkhidmatan penerangan. Kerajaan buat apa? Kerajaan memajukan perkhidmatan penerangan untuk mendapat sokongan penduduk tempatan. Contohnya Jabatan Penerangan, Perkhidmatan Radio Malaya. Jabatan Penerangan ni dia buat risalah, dia cakap, okey, sila sedar diri, sila lawan komunis untuk merdeka, bangkitlah kamu. Perkhidmatan Radio Malaya pun duduk cakap, kepada komunis tu rasanya dah boleh sedar diri kot. Macam itulah ibaratnya. So kita ingat isi macam ni, kita dah boleh buat huraian sendiri. Sebagai contoh, British telah memajukan perkhidmatan penerangan. Titik. Antaranya perkhidmatan Radio Malaya yang mendedahkan dan memberikan maklumat kepada masyarakat awam untuk memastikan komunis untuk menyerah diri untuk mendapatkan kemerdekaan. Macam tu je goreng. Dijadikan medium untuk menimbulkan kesedaran supaya rakyat sedar kepada masyarakat agar menyokong kerajaan membanteras komunis. Nak merdeka ke tak nak merdeka? Nak merdeka sila lawan komunis. Macam itulah Jabatan Penerangan. Jabatan ini bertanggungjawab menyebarkan risalah anti-komunis. Memang tak suka komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Dia pun bagi juga risalah kepada komunis, cakap tolonglah serah diri, tolonglah serah diri. Macam-macam dia cuba buat untuk mendapatkan kemerdekaan. So berbalik pada kita, macam mana kita nak nilai, baik ke buruk? Adakah tindakan dia tu betul ataupun salah? Itu terpulang kepada kamu semua. Kemudian memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Hitam dan putih, black and white area. Apa itu black and white area? Kerajaan okey, kita tukar colour lah pula. Okey Amel, pilih warna. Nak warna apa? Kuning, hijau, biru, pink, merah. Okey, cepat Amel. Choose. Choose one colour. Ada 5. Nak pink. Dah agak dah. Okey. Kerajaan memperkenalkan konsep kawasan hitam dan juga kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif. Nampak? Black kan related pada something darkness macam tu kan, yin and yang. Asal black je darkness, asal putih je suci. Kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Black and white area. So kawasan putih yang diisytiharkan di Melaka, maksudnya Melaka ada ke tak ada komunis? Dekat Melaka ada ke tak ada komunis? Cepat jawab. At least seorang je jawab. Kat Melaka ada ke tak ada komunis? Krik-krik. Ada ke tak ada? Uzma, Umaira, Maisara, Amel. Ada? Ada? Kenapa ada? Putih bebas. Kan? Bebas komunis. Hitam ada komunis. So kawasan putih diisytiharkan di Melaka. So maksudnya dekat Melaka tu ada ke tak ada? Sengaja.
Okay, thank you. Thank you Humaira, thank you Uzma. Yes, tak ada lah. Sehingga 1954, kerajaan mengisytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Negara pula. Negeri ni tak ada pun komunis. Bebas komunis. And then dia ada rundingan Baling. Bukan Baling Selipar. Baling tu nama tempat dekat Kedah. Baling. Saya rasa saya dah bagi tahu kan rundingan Baling ke yang ni untuk form 5 punya kelas. Tapi saya ada explain lah. Tapi tak apa, saya explain sekali lagi. Bagi mendapatkan, okey saya tanya Humaira pula. Humaira nak warna apa? Kuning, hijau, biru, pink, merah. Humaira nak warna apa? Pink. Kuning. Pink. Ya, saya tak dengar. Pink, pink juga. Semua pink ni. Bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan. Dia nak tamatkan dah ni komunis. Andai sahaja komunis tak ada, dalam gambaran kita maksud kita boleh mencapai kemerdekaan. There's no communist in the picture so that we can achieve our Independence Day. Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM. So Tunku Abdul Rahman dia nak berunding dengan komunis. Menarik cerita ni. Di sekolah Inggeris, Baling, Kedah pada 28 Disember 1955. Pertemuan tersebut melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, PTM dan juga PKM. PTM. Wakil Persekutuan Tanah Melayu ialah Tunku Abdul Rahman yang ditemani oleh Tan Cheng Lock dan juga David Marshall. Sementara PKM diwakili oleh Chimpeng. Chimpeng leader. Chen Tian dan Rashid Maidin. Rashid Maidin ni orang kuat agama tau. Tunku Abdul Rahman meminta Chimpeng membubarkan PKM. Tunku Abdul Rahman cakap macam ni. Chimpeng. Udah lah tu. Cukuplah, insaflah. Bubarkan saja PKM. Tak ada matlamat pun untuk komunis ni wujud. So please, bubarkan PKM. And then kita dapat mencapai kemerdekaan bersama-sama. Meletakkan senjata dan menyerah diri. Chimpeng pula menetapkan syarat. Chimpeng cakap, okey boleh. Tapi perlu ada syarat. Iaitu peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat seandainya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Dia cakap macam ni, okey boleh. Tapi dengan syarat. Kami akan letak senjata kami dengan satu syarat. Tolong iktiraf kami sebagai parti politik. Sebab kami juga nak bertanding. Tapi Tunku Abdul Rahman setuju ke tak? Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut. Why? Sebab apa? Siapa boleh bagi tahu reason dia orang? Kenapa Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut? Sebab apa? Okey. Gunakan segala yang kamu ada untuk buat andaian sendiri. Kenapa? Kenapa Tunku Abdul Rahman dia tak terima pendapat Chimpeng ataupun syarat Chimpeng? Okey, cepat-cepat. Mesti ada reason dia kan? Kenapa? Cepat. Uzma, Amir, Maisara, Uzma, Humaira. Kenapa Tunku Abdul Rahman semangat ni nak buat rundingan dengan komunis? Bila buat rundingan, Tunku Abdul Rahman cakap, okey, bubar PKM. Serah diri. And then bila PKM cakap, okey, boleh. Dengan syarat iktiraf kami sebagai parti politik. And then Tunku Abdul Rahman cakap, tak boleh. Tak boleh. Kamu tak boleh. Macam Najib. Sebab apa? Cepat. Okey, saya nak dengar pendapat kamu. At least satu atau dua pun tak apa pendapat kamu. Kenapa Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju dengan hasrat PKM? Kenapa? Okey, cepat-cepat. Saya tunggu. At least satu ataupun dua saja. Since they are communist, okey. Tu statement. Saya nak reason. Okey, terima kasih Humaira sebab jawab. Saya hargai. Sebab apa? Sebab apa Humaira? Sebab apa
boleh juga jadi alasan sebab dia orang komunis, dia orang dah bunuh ramai orang, betul tak? So kenapa nak ikut komunis kan? Maksudnya kat situ dia tak the same footing dah. Maksudnya dua darjat yang berbeza dah. Maksudnya komunis perlu akur apa yang PTM cadangkan. Tapi PTM tak boleh akur dengan apa yang komunis cadangkan. Maksudnya mereka tak dalam satu darjat yang sama. Dia macam meletakkan komunis tu bawah lagi. Sebab apa? Sebab dia orang komunis. Saya boleh terima. Terima kasih Humaira. Saya bagilah. Dia, korang senyap je. Sebab kalau dia orang jadi parti politik, maksudnya akan ada saingan. Andai kita merdeka nanti, mungkin bukan UMNO. Mungkin bukan Tunku Abdul Rahman yang akan menjadi Perdana Menteri. Mungkin Rashid Maidin yang akan jadi Perdana Menteri. Nampak? So, apa reason dia Tunku Abdul Rahman melihat komunis sebagai sebuah kumpulan yang jadi ancaman. Ancaman terhadap kekuasaan yang dia bina selama ni. Empayan dia dibina, empanan Melayu elit dengan British. Nak merdeka, nak buat rundingan. Kalau komunis jadi parti, dia lawan pula. So macam satu benda pula nak settle. Dia fikir macam tu. So sorry. Kamu tak boleh diktir sebagai parti politik. Sorry. Macam mana dia lawan? Macam ni lah dia buat peran saraf dan sebagainya. So in the end, rundingan baling berjaya atau gagal? Menemui kegagalan. Sebab apa? Tunku Abdul Rahman tidak mahu akur kepada hasrat komunis untuk menjadi sebuah parti politik yang sah. Maksudnya tak diiktiraf lah. Tu silap dekat situ. And then habis dah antara cara-cara untuk pendapat saya mungkin ancaman ke agama Islam juga tak. Okey, soalan yang sangat bagus Humaira. Okey, kalau kita lihat ideologi komunis ni, dia bukannya membuatkan semua Cina. Asasnya komunis ni adalah aliran agama juga. Kalau dibandingkan golongan Melayu elit, golongan kanan dan golongan kiri, yang lagi kuat agama golongan kiri. Dia orang lagi kuat agamanya, aliran agamanya. Tetapi dari sudut perkauman, golongan kanan dia terdiri daripada golongan masyarakat Melayu elit. Dia tak ada, maksudnya pentadbiran dia tak ada mengaitkan orang Cina ataupun India sangat. Majoritinya orang Melayu, bangsawan. Tapi kalau golongan kiri, dia bukan bangsawan pun, orang Melayu yang educated, juga kuat agama. Dia tak mengancam agama Islam. Tetapi dia akan mengancam dari sudut pentadbiran. Tapi dia jadi isu pula yang lain, sama ada resis atau tidak resis. Maksudnya betul lah, pemimpin Chimpeng ada, Rashid Maidin ada. Kalau nak bandingkan dengan PTM, Tunku Abdul Rahman, Datuk Wan Jaafar, kan? Semuanya Melayu. Berjuang untuk orang Melayu. Tapi kalau komunis, dia macam variety sikit. Dia ada Cina, dia ada Melayu, dia ada macam-macam. So dia bagi ancaman ketat. Bagi saya kurang bagi ancaman. Tapi kalau PTM, dia terus labelkan agama Islam sebagai agama rasmi. Sebab apa? Sebab orang Melayu yang tak habis. Orang Melayu macam mana sekalipun, syarat dia orang Melayu mesti beragama Islam. So tak boleh nak lari. So mungkin in a sense dia bagi ancaman jugalah, tapi tak seberapa. Thanks for that question Humaira. Bagus. Soalan macam ni saya suka. Soalan yang mencabar minda. Terima kasih Humaira. Teruskan tanya soalan. Sebab dia dapat asah cara kita berfikir. Terima kasih Humaira. Okay, next kita lihat kesan. Bila kita lihat kesan, automatik kita ingat PES. P-E-S. Apa itu PES? Bukan bola ni, PES. Apa itu PES? P ni apa, E ni apa, S ni apa? Apa itu PES? PES tomato, PES tom yum. Apa itu PES? Pendidikan. Apa beza? Pendidikan, edukasi, sejarah. Yalah tu. Amir tak, okey, mungkin Amir masuk lambat kot. Tapi yang ni saya biasa gunalah dalam kelas.
PES ni kalau lihat kesan, automatik melibatkan 4 benda ni. Dari sudut politik, E apa? Okey, Ahmed, E apa? S apa? Kalau politik, E adalah apa? Ekonomi. Yes, terima kasih. S apa? Status bukan. Single ada. Bukan. So apa? So what? I am a rock star. Apa? Ahmed, apa? S ni apa? So I'm waiting. Ahmed ni. Social. Politik, ekonomi dan susu ini. Sosial. Ni adalah politik. Jom kita lihat politik cakap apa. Dari segi politik, peningkatan jumlah warga negara. Zaman darurat meninggalkan pelbagai kesan dari aspek politik seperti peningkatan jumlah warga negara, MCA, Malayan Chinese Association dan mempercepat kemerdekaan. Okey, peningkatan jumlah warga negara. Kerajaan telah, kita pilih warna green lah, melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180 orang ibu India menjadi warga negara. Sama je isi dia dengan tadi. Cina, orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Kemudian dia ada penubuhan Malayan Chinese Association. MCA lah. MCA itulah parti politik yang berkisarkan kaum Cina. Darurat mendorong Sir Henry Gurney mengambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Hasilnya, Tan Cheng Lock membentuk MCA, Malayan Chinese Association, di Kuala Lumpur pada 27 Februari. Penubuhan MCA meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Ingat orang Cina semua sokong komunis ke? Tak, ada je orang Cina yang tak sokong komunis, iaitu MCA. MCA juga bersedia bergandeng bahu dengan kerajaan memerangi komunis. Nampak? Nak lawan komunis together dengan kerajaan. Sehingga bulan Februari 1953, MCA mempunyai 250,000 orang ahli. MCA membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke Kampung Baru. Selain itu, MCA juga menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Kutipan jualan loteri tersebut didermakan kepada penduduk di Kampung Baru sehingga pertengahan tahun MCA berjaya mengumpulkan sejumlah 2.5 juta bagi memperbaik kehidupan penduduk Cina di Kampung Baru. So itulah MCA. Kemudian mempercepat kemerdekaan. Ni kesan politik dia. Kesan politik dia apa? Pertama sekali tadi, meningkat jumlah warga negara. Kenapa? Asalnya warga negara ialah orang Melayu. And then bila buat darurat, dapat IC macam tu je. So lagi ramai warga negara yang terdiri daripada orang Cina dan juga India. Orang Cina ramai mana? 1.2 juta orang Cina dapat jadi warga negara. Manakala orang India pula 180,000 orang India mendapat hak warga negara. Kemudian wujudnya MCA. Kemudian mempercepat kemerdekaan. Darurat mempercepat kemerdekaan, maksudnya golongan kanan, British dengan golongan kerajaan ni dia, orang cakap ketua kepala. Tahu tak ketua kepala tu benda? Siapa tahu maksud ketua kepala? Ketua kepala siapa? Ada siapa-siapa tahu maksud ketua kepala? Ni maksud dia, ketar kepala. Ketar kepala. Ni bahasa orang Pantai Timur, ketua kepala. Maksudnya dia nak percepatkan, dia takut. British sedar pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. So kita pilih, Uzma, pilih nak warna apa? Kuning, hijau, biru, pink.
Ataupun merah, Uzma? Yellow, okay, alright. Kita go yellow. Okay, British adalah pihak yang tak boleh menamatkan darurat. Darurat menjadi faktor British bersedia untuk mendorong British bersedia untuk mempercepat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum CLC meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum. Mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui sebab itulah wujud UMNO, MCA and MIC, Melayu, Cina dan India berganding bahu untuk merdeka. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955 memberikan keyakinan kepada British. British yakin bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Maksudnya zaman dulu, tanpa mengambil kira orang Cina dan orang India menjadi warga negara, British sangat takut komunis akan menang. Maksudnya penduduk sangat-sangat mendukung ataupun mendokong komunis dalam mencapai kemerdekaan. Sehingga kan British dan juga golongan Melayu elit, golongan kanan memerlukan orang-orang lain seperti orang Cina dan orang India untuk memenangi pilihan raya dan juga kuasa besar dalam pentadbiran. Dalam suasana inilah British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. British cakap, okay, no problem dah. Since you have many supporters already, I think I can give you independence. Dah boleh bagi kemerdekaan kepada penduduk tempatan. PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangannya sebab dah merdeka dah. Kesian pula. Ni dari aspek sosioekonomi pula. Ada yang ni and then habislah. Okay. Kita go through aspek sosioekonomi pula. Sosioekonomi ni dia gabung sosial dan juga ekonomi. Okay guys, kalau ada soalan kamu boleh tanya, okay. Jangan malu, jangan segan, saya tak makan orang. Okay, aspek sosioekonomi pula. Zaman darurat menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan rakyat, emosional, gangguan, hubungan kaum terbatas dan meningkatkan jumlah kematian. Astagfirullahalazim, innalillah. Pertama sekali, meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Darurat, dia buat apa? Dia jejaskan ekonomi. Macam sekarang lockdown, kita tak boleh keluar. Tapi nampak ramai je yang keluar. Tiba. And then kerajaan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan penduduk. Contohnya Kampung Baru tu, nak hantar orang. Kerajaan membelanjakan kos yang besar. Okay, itulah meningkatkan kos perbelanjaan ini. Kemudian menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Rakyat sengsara. Kesian pula rakyat sengsara. Kenapa rakyat sengsara? Cakap kat sini. Rakyat menghadapi penderitaan semasa zaman darurat ini. Kawasan Ladang dan Lombong menjadi sasaran komunis. Ladang dan Lombong sasaran serangan komunis. Sorry, saya terkeluar slang Terengganu sikit. Menyebabkan kegiatan ekonomi terjejas. Confirm lah komunis serang Ladang, Lombong, semua padi terbakar. Macam mana nak dapat beras? Tak ada ekonomi, tak ada sumber makanan. Makanan pun semakin berkurangan. Akhirnya harga barangan, makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Ataupun juga dikenali dengan term apa? Infla apa? Siapa tahu jawapan dia apa? Kenaikan harga barang. Infla apa? Alhamdulillah. Siapa tahu infla apa? Kenaikan harga barang.
Inflasi. Inflasi maksudnya ialah kenaikan harga barang, inflasi. Sementara itu peniaga, pekedai, pengusaha, peladang, pelombong ada kesukaran. Sebab apa? Peras ugut komunis, nak duit, nak beli coklat. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Okey, tak apa, kita stop kat sini. Kita buat quizzes. Yang ni kita boleh sambung next time ni. Sebab ini penting, kita start dari awal nanti. Kita start pada kesan aspek darurat. Nanti saya akan tanya balik. So jom kita main quizzes. Sekejap, saya ambil link sekejap. Pam 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 paparaparam pam. Okay. Okay, don't be shy. Come on, join. Letak nama sendiri. Nama kita tak main quizzes. Okay, Humaira, selamat datang Humaira. Selamat datang Mira Maisara. Sekarang kita tunggu Uzma. Okay, Uzma ada. Amir seorang lagi. Mana Amir? Amir ni banyak cekadak Amir ni. Mana Amir? Keluar Amir. Line slow. Okay, tak apa. Kita tunggu Amir. So ingat ya, kalau Senoi Praak, Big Nose tu, dia terdiri daripada 3 kaum. Astaghfirullahaladzim, budak ni kan. Okay, so buat yang terbaik. Soalan ni senang saja. And all the best to you guys.
Okay, kita tunggu Humaira seorang lagi. Okay. So semua dah siap jawab. So tahniah diucapkan kepada kamu semua, bakal jodoh cikgu. Amin. Amin. Mia Sarah, Uzman dan juga Humaira. Jom kita discuss one by one. Okay, ni. Usaha komunis menangani komunis melalui penguatkuasaan darurat adalah seperti melonggarkan undang-undang senjata api. Yes. Seperti menahan sesiapa sahaja yang disyaki. So itulah antara usaha untuk menangani komunis. Siapa disyaki terus kita tahan, terus kita tangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, menjatuhkan hukuman yang berat kepada tali barut. Apa itu maksud tali barut? Adalah orang yang bersubahat. Kemudian menangkap pemimpin radikal. Dia tangkap contohnya Rashid Maidin. Ali ke apa? Ali. Tak ingat nama dia. Rasanya Ali rasanya. Kemudian melonggarkan undang-undang senjata api. Kenapa nak longgar? Yang betul lah mengetatkan undang-undang senjata api. Tak boleh bawa bahan letupan. Kalau bawa bahan letupan maksudnya kamu kena tangkap. Okey, itu ialah usaha menangani komunis. Okey, kemudian kalau ada soalan tanya, jangan malu, jangan segan. Kemudian antara usaha menangani ancaman komunis adalah penguatkuasaan undang-undang. Betul ke salah penguatkuasaan undang-undang? Salah. Mana nak alim dia ni yang tak atas ni lah. Penguatkuasaan undang-undang diraja. Mana ada undang-undang diraja? Kalau yang betul ialah penguatkuasaan undang-undang darurat. Itu baru betul. Kempen membenci penjenayah. Kempen membenci penjenayah. Rancangan BIGS. Salah rancangan BIGS. Yang betul lah rancangan BRICS. Siapa jawab ni? Saya boleh check tapi saya tak nak check. Pendaftaran kad pengenalan. Yes. Maksudnya kalau kamu ada IC, maksudnya kamu bukan komunis. Itulah antara usaha untuk menangani ancaman komunis. Rancangan BRICS ya, bukan rancangan BIGS. Saya saja je buat salah eja kat situ. Kemudian apatah intipati rancangan BRICS? Menyediakan taman Astakona. Salah. Menyediakan taman tema air. Sunway Lagoon. Gambang bukan. Menyediakan kampung baru. Yes. Dia buat apa? Dia letak fasiliti, kemudian elektrik, kemudian air. Satu lagi letak pusat ibadat sekali. Surau dengan masjid pun ada dalam kampung baru ni. Menyediakan bandar baru Bukit Mentuk pun bukan. Itu bukan jawapan dia. Okay, next. Berikut merupakan pasukan keselamatan yang menentang komunis kecuali polis. Siapa jawab polis? Kecuali. Dia ada 3. Polis, tentera, sukarelawan. Dalam polis tu ada special constable, ada senoi peraak, ada polis wanita, polis hutan, kan?
Kalau tentera ada tentera askar Melayu, tentera askar Commonwealth dan juga Sarawak Rangers. Ada 3. Kalau sukarelawan ada Home Guard. Kalau pengakap tak ada, pengakap tu koko je dek. Kurikulum kat sekolah ada pengakap. So jawapan ni ialah pengakap. Kecuali, iaitu kecuali. Okay, next. Apakah tugas utama polis hutan? Memburu binatang buas. Untuk apa? Bukannya hunter ke apa ni? Memburu harta karun. Ni lanun. Memburu komunis, yes. Obvious. Tiga-tiga tadi tu dia akan menentang komunis. Polis, tentera dan juga sukarelawan tadi dia akan memburu komunis dan juga menentang komunis. Memburu Lailatul Qadar. Yang ni zaman Ramadan hari tu. Memburu Lailatul Qadar. Okay, Makafli ni. Kemudian Senoi Praak, orang perang terdiri daripada orang asli daripada suku apa? Senoi, Semai dan juga Temuan. Manoi tu tak ada. Manoi tu nak cakap dengan kawan. Manoi. Anak lepak mana? Manoi. So jawapan dia Senoi, Semai dan Temuan. SST. Bukan JST, SST. Senoi, Semai, Temuan. Ingat ya? Bukan Manoi. Okay, next. Home Guard merupakan pasukan pengawal kampung yang bertugas untuk apa? Yes, yang kamu jawab kat sini. Menyekat bekalan pergerakan bekalan makanan dan ubatan. So dia buat pengawal kampung tu, dia bertugas untuk mengawal bekalan makanan dan juga ubatan. Daripada siapa? Daripada komunis, supaya komunis dapat mengambil segala ubat-ubatan dan juga makanan daripada kampung tersebut. Itu adalah tugas pengawal kampung. Kalau kamu nak lihat, kamu lihat cerita Melor ke Melati. Kamu ingat tak minggu-minggu sebelum ni saya cakap ada movie pasal komunis ni. Ingat tak? Yang ada scene tak elok tu. Melor ke? Melor komunis. Ke Melati. Siapa ingat? Komunis Malaya. Malay Regiment, perang. Pesu Bukit Kepong. Tanda Putra. Tak jumpa. Maybe next time saya boleh tunjuk kat kelas ni kot. So dia ada movie lah yang cakap tugas pengawal kampung dia buat macam mana. Enggak. Kemudian menyekat ajaran sesat. Yelah dia tak berkait dengan agama pun. Isu-isu agama tak ada kat sini. Kemudian membantu melindungi kampung dan melindungi pekerja lombong. Yes. Itu adalah tugas pengawal kampung. Kemudian melombong biji timah. Ini tiba nak melombong biji timah. Kerja dia duduk kawal je kan, kenapa nak lombong biji timah pula. Kerja dia jaga orang yang melombong biji timah tu. Itu kerja dia. Melindungi pekerja lombong. Ni duk jaga join sekali buat melombong sekali. Tak. Apakah anda masih mengenali Big Nose? Oh, semua orang kenal. Okey, bagus. Okey. Tidak mengapa kalau anda tidak mengenali beliau. Big Nose ini merupakan perintis Senoi Praak. Mereka belayar. Betul ke belayar? Tak belayar. Sorry. Saya salah ni. Mereka duduk dalam hutan dan meninggalkan keluarga demi kemerdekaan. Apakah jasa mereka? Menentang British tak? Diorang ni adalah anak buah British. Menentang komunis je. Menentang Bigfoot memang taklah. Menentang Big Mom tu, itu cerita lain. Dia tak menentang British. Sedangkan British, macam mana dia dapatkan kepercayaan? Macam mana British nak mendapatkan kepercayaan daripada orang asli dengan menubuhkan Senoi Praak? Dengan menubuhkan Senoi Praak, maksudnya dia ada kepercayaan. Maksudnya British mempercayai Senoi Praak dan Senoi Praak mempercayai British. So dia ada mutual value kat situ. Saling apa? Saling mempercayai antara satu sama lain. Itu yang penting sekali. Jasa dia of course lah menentang komunis. Sampai kalau kita ingat apa yang Big Nose cakap, kamu perlu menghargai saya dan kawan-kawan saya berlapar, tak makan, nyawa di hujung peluru, meninggalkan anak bini dekat rumah. Kesian ya. Risau kadang-kadang.
Okay, next. Okay, ni bonus. Markah tambahan untuk exam hari itu. Nyatakan markah yang kamu mahu beserta alasan yang kukuh bagi meyakinkan saya. Okay, 10 sebab saya nak 10. Apalah soalan ni? Okay. Alasan tak kukuh tu, Amir, 10. Kamu nak 10 markah sebab saya nak 10. Cakaplah sebab apa. Okay, maybe kamu dapat 10. Wait and see. 10 kerana saya tahu bahawa markah saya rendah, saya tahu dia saya lemah. Oh, okay. Maisara tak apa, Maisara. InsyaAllah kamu akan keep on growing dalam sejarah. 10 markah boleh. Hari itu saya gemuruh sangat sampai saya jawab semua mengarut. Okey, boleh dipertimbangkan. Humaira mahu 10 per 10. Sebab banggakan ibu bapa saya dapat daripada siapa. Okey. Sikit sangat minta 10 ni. Tak ada pun yang minta 100 ke apa. Okey. So, insya-Allah lah saya akan bagi. Tapi depends lah. Saya lihat dulu jawapan kamu macam mana. So, saya akan bagi markah bonus. Based on apa yang kamu cakap kat sini lah. And then, participation hari ni pun saya nampak memberangsangkan. Saya tanya pun kamu jawab. Kalau tak tahu pun cakap tak tahu pun. Tu sangat saya sangat hargai lah. Terima kasih. So, insyaAllah saya akan bagi bonus 10 marks for all of you. Amir, Uzma, Humaira, Maisara. Untuk yang join kelas ini. So, ada soalan tak? Kita tak habiskan lagi tahu kesan komunis tu, kesan darurat terhadap komunis tu sebab saya simpan untuk next week. So, ada soalan tak? Faham ke tak faham apa yang kita belajar hari ni? Saya go through 2 kali tahu ancaman komunis tu. Macam mana guys? Respon lah. Macam mana? Ada soalan? Tak ada soalan Uzma? Okey, terima kasih. Maisara, okey. Ingat ya ancaman komunis tu apa? Okey, thank you Maisara. Humaira macam mana? Humaira, Amir. Amir? Ada soalan tak? Boleh cakap ya kat ni. Tak ada, okey. Tak ada. Terima kasih Amir. And then Humaira, last sekali. Humaira, anda di talian? Ya, Ada soalan tak? tak ada. Okey, saya tanya kamu 2 soalan. Bagi saya 2 antara cara untuk menangani ancaman komunis. 2 sahaja. Ini ancaman komunis. 2 cara untuk menangani ancaman komunis. Amir pun boleh cuba jawab. Bagi tahu jawapan kat ruangan komen, ruangan chat. And then once kamu bagi jawapan, kita boleh end kelas hari ni. Okey Amir, bagi saya 2. Soal undang-undang. Penguasaan undang-undang betul, satu lagi. Rancangan BRICS. Rancangan BRICS. Okey, bagus. Terima kasih Humaira, betul. Amir? Cikgu, saya nak Ya? buka. Ya? Saya nak buka, boleh tak? Nak berbuka? Boleh. Bagi tahu je. Selamat berbuka Humaira. Terima kasih join kelas hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Jawapan saya macam dia, so tak payah jawab lah cikgu. Budak ni. Tapi tak apa, cikgu yakin kamu pun boleh jawab. Cuma kamu malu kan, acah-acah malu kucing. Kamu dah jawab pun tadi, kamu jawab rancangan BRICS. Tak payahlah malas. Rancangan BRICS dan juga penguasaan undang-undang. Ada pengampunan, ada pasukan keselamatan kan, polis, tentera sebagainya. Kamu pun dah perform juga kuis nanti. Tadi pun dah perform pun. Okay, so rasanya sampai sini je lah kelas kita pada petang ini. Saya doakan yang terbaik untuk kamu semua, untuk Humaira, untuk Uzma, untuk Amir, untuk Maisara. Semoga terus positif dan bahagia sentiasa. Pastikan cuti sekolah ni enjoy sebaiknya. And then all the best to you guys. Stay safe, stay at home and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama Uzma. You're welcome Maisara. Take care juga.